Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah berutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama U Win Myint, Presiden Republik Kesatuan Myanmar. Dan Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, Kaunselor Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar, Kerajaan dan Rakyat Republik Kesatuan Myanmar bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Myanmar yang ke-73 tahun. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perintah bagi Yang Mulia Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dilantik menjadi pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pelantikan Yang Mulia Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB dan ahli-ahlinya yang baharu berkuat kuasa mulai hari Isnin 20 hari bulan Jamadil Awal 1442 bersamaan 4 hari bulan Januari 2021. 15 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini seramai 172 orang. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut petang kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut menjelaskan dengan pengesanan kes-kes baru ini terdapat 20 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan satu daripadanya telah dimasukkan ke unit penjagaan intensif bagi pemantauan dan rawatan rapi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Ahad 19 Jamadil Awal 1422 Hijrah bersamaan dengan 3 Januari 2021 Masihi, 15 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 172 orang. Kesemua kes-kes baru ini adalah merupakan sebahagian daripada satu kumpulan seramai 81 orang yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam pada 21 Disember 2020 dari London, United Kingdom dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 004. Kes 165 telah mula mengalami sakit tekak pada 31 Disember 2020, manakala kes-kes yang lain tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kesemua kes-kes baru ini sedang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Sementara itu, pengesanan kontak ataupun kontak tracing bagi kes baru ini sedang giat dijalankan. Dengan pengesanan kes-kes baru ini, terdapat 20 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Daripada jumlah tersebut, satu kes telah dimasukkan ke unit penjagaan intensif bagi pemantauan dan rawatan rapi, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Dengan pengesanan kes-kes baru ini juga, sebanyak 31 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan berakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 242 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 572 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara.
Setakat ini, seramai 10,519 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan berkenaan. Di dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 233 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 83,775 ujian. Dalam pernyataan media yang sama, Menteri Kesihatan mengingatkan dengan perkembangan terbaru dan situasi global semasa pada ketika ini, orang ramai tidak boleh lalai atau komplesen dalam mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing. Orang ramai adalah disarankan untuk mengamalkan kebersihan diri dan etika bersin yang betul. Orang ramai, terutamanya mereka yang mempunyai risiko seperti warga emas, ibu-ibu mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, pesakit buah pinggang, masalah pernafasan dan lain-lain adalah juga digalakkan untuk memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam, termasuk apabila berkunjung ke tempat-tempat perkumpulan ramai seperti pusat-pusat membeli belah, expo-expo jualan dan tempat-tempat persiaran. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk tidak keluar rumah jika mereka kurang sihat serta mengelakkan dari mengunjungi tempat-tempat yang penuh sesak. Sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa semasa pandemik COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global dan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi wabak COVID-19 jika perlu dari masa ke semasa. Sebuah lagi taman rekreasi diterokai untuk dijadikan sebagai tempat riadah iaitu Taman Rekreasi Bukit Dadap yang terletak di Jalan Dadap Mukim Kilanas. Menurut Menteri Pertahanan, kedua perasmian taman-taman rekreasi sejak akhir-akhir ini dilihat sebagai satu pendekatan yang amat baik yang sekaligus menjadi nilai tambah kepada penggemar aktiviti mendaki bukit. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Awang Muhammad Yusof menjelaskan inisiatif Majlis Beriringan Kampung Kilanas membuka Taman Rekreasi Bukit Dadap dapat menyebarkan semangat cintakan cara hidup sihat. Sudah diperingatkan oleh berbagai agensi berkepentingan, tapi bagi saya walaupun laluan ini menarik dan mencabar, soal keselamatan harus diberikan perhatian. Pertama, jika waktu hujan ataupun keadaan yang licin, itu memerlukan seorang itu berhati-hati dan kerana berjalan di liring bukit ini boleh saja membahayakan. Yang Berhormat menjelaskan perkara tersebut pada perasmian Taman Rekreasi Bukit Dadap. Taman ini menyediakan 12 km laluan dan dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu laluan bukit dan laluan wasai. Ia mempunyai 8 buah wasai, antaranya wasai Biabas, Tasik Laboi, wasai Lumut Mapan, wasai Dang Umai dan wasai Terjun Menyusup. Juga hadirin berhormat Pihin Orang Kaya Pendidikan Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu dan Yang Berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Jahari, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, beberapa aktiviti sampingan perasmian Taman Rekreasi Bukit Dadap juga dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK Kilanas, antara menjadi tumpuan pertunjukan masakan, pertandingan mengupas buah nenas bagi peserta wanita dan pertandingan uji kecergasan terbuka. Proses dalam pembuatan kelupis antara yang menarik perhatian Datin Hajah Kalsum binti Haji Suhaili, isteri Menteri Pertahanan kedua. Menghasilkan kelupis bukan suatu perkara yang mudah kerana sukatan setiap bahan yang digunakan perlu dijaga, termasuk proses memasak santan atau disebut mendadih. Selain kelupis, aktiviti membuat kuah rojak turut mencuri tumpuan pengunjung. Sementara pertandingan mengupas buah nenas dalam waktu yang singkat memperlihatkan ketangkasan dan kemahiran para peserta wanita, manakala pertandingan menggarut kelapa dibukakan untuk para peserta lelaki.
Pertama, game mengupas nanas yang kami khaskan untuk khas 5 orang saja kepada penduduk-penduduk kampung nanas, bukan ahli-ahli MPK. Mereka akan disediakan kelengkapan-kelengkapan yang seperti pisau, nanas, tempat menyimpan nanas, dan masa diberikan cuma 15 minit saja tiap-tiap game ini. Game kedua, artinya untuk bagian laki-laki itu mengupas dan menggarut kelapa. Seperti juga biasa, barang-barang disediakan, kukuran disediakan, tempat menyimpan kelapa disediakan, dan bahan-bahan yang lain sudah disediakan. Dan masa yang diberikan juga sebanyak 15 menit. Bagi pertandingan uji kecergasan terbuka, para peserta dikehendaki menjalani 3 ujian kecergasan mengangkat kayu berat, sit up sebanyak 30 kali dan menyahan tumpung air iaitu sejenis alat tradisi untuk membawa bekalan air dari telaga atau sungai oleh puak kedayan yang diperbuat dari buloh tebal dan besar. Pesta jualan dan masakan tradisi Mukim Okong dihasrat dapat memberi peluang dan sebagai platform atau wadah kepada masyarakat kampung di bawah Majlis Perundingan Mukim berkenaan dalam mengetengahkan hasil-hasil kampung yang boleh dimanfaatkan bagi membantu menjana perekonomian penduduk. Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara ketika terbual oleh RTB, turut melahirkan harapan pesta tersebut dapat mempromosikan dan memperkenalkan Mukim Okong kepada masyarakat luar. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Bukit Mukim Okong, daerah Tutong. Itu walaupun produk itu produk tradisional pada kampung, jadi itu satu yang luar biasa. Jadi itu yang menarik minat bagi orang-orang luar, apalagi orang-orang yang belum pernah datang ke Mukim Okong. Jadi nampaknya satu yang luar biasalah. Jadi itulah yang diharapkan. Jadi dengan sendirinya penduduk-penduduk ini pun rasa suka juga, jadi menambahkan pendapatan. Di samping itu belia-belia pun nampaknya datang juga untuk bersama-sama menunjukkan kerjasama mereka dengan ibu bapa mereka, dengan orang-orang tua mereka. Terdahulu pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara yang diketengahkan semasa pesta ini termasuk jualan sayur-sayuran kampung, hasil kraftangan dan masakan dalam buloh iaitu panso. Pesta jualan dan masakan tradisi Mukim Okong dikendalikan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Okong, Majlis Perundingan Kampung Bukit dan Majlis Perundingan Kampung Long Mayan Tutong yang antara lain bertujuan bagi mengeratkan hubungan silaturahim serta menyatu padukan masyarakat kampung melalui aktiviti yang diadakan. Tular di media sosial mengenai maklumat dan gambar penemuan mangsa lemas berpakaian lengkap bertulis Hengi di kawasan perairan Labuan, Malaysia. Menurut pasukan Polis Diraja Brunei PPDB, satu aduan telah diterima Balai Polis Muara pada 29 Disember 2020 mengenai laporan seorang lelaki pekerja syarikat Hengi yang dilaporkan hilang di Pulau Muara Besar. Siasatan telah dijalankan dan operasi pencarian dijalankan oleh PPDB, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta syarikat Hengi bagi menjejaki mangsa yang hilang. Berikutan maklumat yang tular itu, PPDB ketika ini sedang menjalankan siasatan bersama Polis Diraja Malaysia bagi pengesahan terhadap identiti serta penemuan mangsa lemas yang ada hubung kait dengan laporan hilang yang dilaporkan sebelum ini. Sehubung itu, PPDB menegaskan orang ramai agar tidak terlibat dalam menyebarkan sembarang maklumat atau spekulasi yang tidak sah. Kesalahan sedemikian boleh diambil tindakan di bawah Perundangan Penggal 148 Akta Ketenteraman Awam, Seksyen 34 itu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sembarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah dan menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda RM3,000. Sebut sahaja permainan kapal terbang kawalan jauh, mungkin ramai yang membayangkan ianya hobi yang menelan belanja yang tinggi dan mahal. Namun dengan kemajuan teknologi pada masa ini, segelintir penggemar permainan tersebut menghasilkan sendiri kapal terbang kawalan jauh dengan kos yang murah. Kru RTB News Mojo ada laporannya. Permainan kapal terbang kawalan jauh memang diminati sejak dahulu lagi. Sebagai permainan yang menguji minda dan kemahiran, setiap pemain
perlu membuat tindakan cepat dan tepat. Permainan ini akan bertambah menyeronokkan apabila dimainkan secara berkumpulan yang memberi peluang kepada para pemain untuk bertukar-tukar idea dan kemahiran. Basicnya mesti ada belajar simulator lah. Kapal-kapal yang ada di sini ni dari kecil ke besar. Ada yang menggunakan tenaga bateri iaitu elektrik. Dua, ada yang menggunakan tenaga enjin. Main kapal terbang ni release kita punya stres, enjoy sport, terutama kalau macam kapal itu dibuat kamera UAV, kamera lah, itu seolah-olah kita macam berada di dalam pesawat. Salah seorang peminat permainan kapal terbang kawalan jauh, Lieutenant Colonel Besara Haji Abu Bakar bin Haji Mentasim, pesara juruterbang tentera. Menurutnya, meskipun sudah bersara, namun minatnya dalam bidang kapal terbang masih lagi segar. Selain mengisikan masa-masa lapang, ini adalah untuk menambahkan lagi minda ataupun pengetahuan dalam segi penerbangan. Ada segelintir orang Ketani yang sudah pun membuat pesawat ini secara persendirian dan terbukti ia terbang dan ada yang lebih baik daripada yang berjual di kedai. Ini adalah salah satu permainan ataupun hobi yang sangat mencabar dan baik untuk digemari. Di sebalik keseronokan bermain kapal terbang kawalan jauh ini, para pemain perlu mengutamakan aspek keselamatan di samping memastikan kapal terbang dalam keadaan baik. Sentiasa peka dengan keadaan persekitaran dan tidak menerbangkan kapal terbang kawalan jauh di tempat-tempat awam yang boleh menjejaskan keselamatan orang ramai. Lebih penting lagi patuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerbangan Awam. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.